Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wal hadi ila siratin mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Tuan Pengerusi Majlis, yang saya kasihi Timbalan Pengerusi Surau dan Masjid, dan seluruh barisan pegawai tadbir, dan yang saya sayangi sekalian hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali saya mengucapkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan ketentuan yang baik saya dapat hadir di tempat tuan-tuan pada malam ini, bukan untuk saya mengajar ataupun untuk memberikan tausiah, tetapi kedatangan saya pada malam ini di atas asbab saya ingin menghubungkan silaturahmi kepada saudara Islam saya yang ada di tempat ini, kerana di antara syafaat besok di yaumul akhirah, selain daripada syafaat Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah syafaat daripada orang Islam. Tatkala zaman itu yang kita semua dalam keadaan huru-hara, pada ketika itu kita memerlukan pertolongan demi pertolongan. Antara pertolongan yang kita amat perlukan adalah pertolongan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga pertolongan daripada orang Islam yang pernah kita bertemu kerana Allah dan berpisah kerana Allah. Sehingga kan Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, antara golongan yang akan mendapat naungan arasy Allah di yaumul akhirah, yauma la zilla illa zilluh, ialah golongan yang bertemu kerana Allah dan berpisah kerana Allah. Jadi mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan tersebut. Kehidupan di dalam dunia ni tuan-tuan tak lama, kerana kita telah berada di satu zaman yang akhir. Kita berada di satu zaman yang telah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun dulu. Sedar tidak sedar, kita sedang berada pada zaman itu. Sedar tidak sedar, kita telah berada pada masa itu. Mahu tidak mahu, kita sedang melalui zaman itu. Sama ada kita suka atau kita tidak suka, kita kena lalu zaman itu. Zaman yang sedang kita lalui ini, Allah Subhanahu wa ta'ala masih menghidupkan kita. Zaman yang disebut oleh Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaman fitan itu, zaman yang penuh dengan fitnah yang disebut oleh Rasulullah ini sedang kita lalui. Sehingga kan apa yang disebut oleh Sayyidina Rasul
fa inna min waraikum ayyam as-sabr as-sabru fihi mithlu qabdin 'ala al-jamri lil 'amali fihi mithlu ajri 50 rajulan ya'maluna mithla 'amali. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala ya Rasulullah ajru 50 minhum, qala ajru 50 minkum. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya setelah kalian akan datang hari-hari kesabaran, Nabi kata. Zaman yang kita perlu adanya kesabaran yang tinggi. Sebab itu Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dia bagi tahu dekat kita, sabar ini pertama, sabar dalam melaksanakan kebaikan. Zaman kita, zaman yang mana apabila kita ingin berbuat baik dan hendak berbuat baik mengikut kehendak agama, maka kita akan melalui ujian ini. Orang akan kata apa? Keluarga kita akan kata apa? Kita terlupa tentang apa kata Allah. Sehingga kan kita sanggup mengenepikan Allah. Kita sanggup menidakkan hukum Allah kerana kita ingin mengikut kehendak manusia di sekeliling kita. Kita nak ikut kehendak mak ayah kita. Kita nak ikut kehendak adik-beradik kita. Kita nak ikut kehendak orang sekeliling, orang kampung kita. Sehingga kan kita menidakkan akan hukum Allah, akan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itu Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala pesan dekat kita, dalam berbuat kebaikan ini kita kena ada kesabaran. Sabar untuk berbuat baik. Kalau kita lihat ujian yang kita hadapi dan ujian sewaktu sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadapi sikit sangat. Sikit sangat, tuan-tuan. Kita tidak lalu zaman yang mana dilalui oleh sahabat Rasul. Zaman yang mana kafir Quraisy ini tidak memberikan ruang pemboikotan ekonomi. Mereka tak mau jual roti, tak mau jual makanan dengan orang-orang Islam tatkala itu. Dalam satu riwayat menyatakan ada sahabat yang ambil roti daripada tong-tong sampah, sisa daripada makanan orang-orang kafir Quraisy. Mereka lap, tuan-tuan, roti ni tadi mereka lap, cuci, dan mereka makan daripada sisa-sisa roti orang kafir Quraisy yang telah dibuang. Kita tak lalu lagi zaman ni, tuan-tuan. Kita nak beramal dengan agama, kita tidak melalui kesusahan sehingga seperti mana yang mereka lalui. Kita ingin berpegang kepada agama, keluarga kita tidak dibunuh, tuan-tuan. Tidak seperti mana keluarganya Yasir, yang mana dibunuh satu. Kita masih tenang untuk melakukan salat 5 waktu di masjid dan di surau. Kita tenang lagi untuk pergi umrah dan haji. Kita tenang lagi untuk melakukan puasa Ramadan. Kita masih tenang untuk membayar zakat. Dalam masa ketenangan inilah kita lupa. Kita lawan Allah daripada sudut munakahat Islam. Kita lawan Allah daripada sudut muamalat Islam. Kita lawan Allah daripada sudut jinayah Islam. Kita gagal, tetapi kita berjaya di dalam sembahyang. Kita berjaya di dalam puasa. Kita berjaya di dalam umrah dan haji. Kita berjaya di dalam mengeluarkan zakat, sama ada zakat fitrah, sama ada zakat emas, sama ada zakat harta. Tetapi apabila sampai perintah Allah daripada perintah perkahwinan di dalam Islam, kita gagal, tuan-tuan. Kita sanggup lawan Allah untuk kita memuaskan kehendak nafsu kita. Kita sanggup lawan Allah walaupun Allah dan Rasul tidak membenarkan apa yang kita buat. Kita lawan Allah dalam masa tatkala kita melakukan muamalah, hubungan di antara kita. Kita putuskan silaturahim. Kita buang kasih sayang di antara adik-beradik kita.
kita tinggalkan mak dan ayah kita. Di antara keluarga dan masyarakat di sekeliling mula berpecah belah. Kerana tatkala itulah kasih sayang mula diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan dekat kita, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak ada sifat kasih sayang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak berhak mendapat rahmat Allah. Maka tatkala kehidupan kita, rahmat itu diangkat satu-satu. Keluarga kita sudah tidak ada rahmat Allah kerana kita mula hilang kasih sayang. Maka tatkala itulah apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala kita perlunya sabar dalam melaksanakan kebaikan, nak tinggalkan kejahatan, tuan-tuan, kita kena sabar. Kita kena sungguh-sungguh tinggal benda jahat. Sampailah kita tak berhenti kata orang lagi. Sampailah kita tak berhenti buka aib orang lagi. Walaupun Nabi larang kita secara keras. Siapa yang dengar aib orang, siapa yang buka aib orang, maka seluruh amalannya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya diri saya, tuan-tuan tanya diri tuan-tuan, bilakah hari terakhir kita dengar keburukan orang lain? Bilakah hari terakhir kita berkata tentang keburukan orang lain? Jika pada minggu lepas kita baru saja dengar keburukan orang lain, bermakna daripada minggu lepas Allah hapuskan seluruh amal saleh kita sehingga akil balik kita. Tuan-tuan, Allah larang kita, Nabi larang kita, tetapi kita gagal sehingga sekarang untuk meninggalkan perkara tersebut. Tuan-tuan, jika kita masih gagal lagi, kita tidak gagal melakukan salat, kita tak gagal melakukan puasa. Kita adalah insan yang puasa Isnin Khamis, tuan-tuan. Kita insan yang puasa Rejab, Sya'ban dan Ramadan. Tetapi dalam masa yang sama, kita gagal meninggalkan ghibah. Kita gagal tinggalkan kata keburukan orang lain, dengar keburukan orang lain. Masa inilah, tuan-tuan, Allah bagi kita kesempatan hidup ini supaya kita berubah. Kita jangan jadi orang gagal, tuan-tuan. Allah pesan dekat kita, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, kata Allah, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Kita takut besok kita balik di hadapan Allah, kita tercengang. Kita tanya dengan Allah, ya Allah, mana amal saleh kami? Mana sedekah wakaf kami? Mana salat kami? Mana ya Allah? Mana ya Allah? Mana ya Allah? Lalu Allah berkata kepada kita, semua amal kebaikan kamu, kamu telah berikan kepada orang yang telah kamu zalimi, orang yang telah kamu aniaya di dalam dunia. Sebab itu kita rasa kita dah buat baik banyak dah, tapi rupanya pada sisi Allah kebaikan kita hilang dan terus hilang. Tuan-tuan, kita lupa akan kejahatan kita, tetapi Allah tidak pernah lupa akan kejahatan kita. Malaikat kiraman katibin sentiasa mencatat amal kita, amal yang baik dan amal yang jahat. Kita lupa, tuan-tuan, kejahatan yang pernah kita buat sebelumnya, tetapi Allah tidak melupai setiap perkara amal kejahatan yang pernah kita buat. Sebab itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang sabar pada hari itu bagai orang yang menggenggam bara, Nabi kata. Orang yang sabar waktu itu, Nabi kata, macam orang pegang bara api. Orang yang nak amalkan amal saleh ini, orang yang nak laksanakan perintah Allah ini, sakit dia, susah dia, macam dia genggam bara api. Tuan-tuan, kita nak semayang senang, kita nak puasa senang, kita nak zakat senang, kita nak pergi umrah senang. Tuan-tuan, bulan 11, bulan 12 ni berapa puluh ribu, tuan-tuan, orang kita pergi umrah.
Tapi tuan-tuan, dalam masa yang sama, Allah kurniakan kepada kita kesenangan. Kita tidak boleh mempunyai sifat syukur yang disebut oleh Allah. Kita masih merungut lagi. Kita masih merungut lagi, tuan-tuan. Tak ada duit, tak cukup duit. Itu semua, tuan-tuan. Tuan-tuan, Allah bagi semua apa yang kita minta. Kita tak ada duit, Allah bagi. Kita minta dengan Allah. Kita tak ada anak, kita minta dengan Allah. Tak cukup minta di Malaysia, kita pergi umrah, minta di Raudah. Kita minta, tuan-tuan, terus minta, terus minta, terus minta. Pernah tak kita tanya dalam diri kita, apa yang telah aku berikan kepada Allah? Pernah tak kita tanya dalam diri kita, apa yang telah aku balas balik kebaikan daripada Allah? Allah sebut dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Rasulullah pesan dekat kita, besok di yaumul akhirah, kita tidak akan boleh meninggalkan kaki kita daripada padang mahsyar selagi kita tak selesai beberapa perkara. Pertama, Allah akan tanya kita, umur yang Allah bagi kat kita, kita buat apa? Tuan-tuan, kita pejam mata, saya pejam mata, tuan-tuan pejam mata. Daripada umur kita akhir balik 15 tahun sehingga sekarang, apa yang telah kita buat tentang umur kita? Mana kebaikan kita yang kita nak tunjukkan di hadapan Allah? Dan apa kejahatan-kejahatan kita yang telah kita buat sehingga sekarang, sehingga kan kita masih tidak mampu untuk berhenti melakukan kejahatan. Kita renung diri kita, kita pejam mata, kita tengok diri kita. Apa amal saleh aku yang boleh aku bentangkan di hadapan Allah sehingga kan aku layak untuk masuk syurga Allah? Ataupun tak ada satu amal saleh kita pun yang buatkan kita layak untuk masuk syurga Allah? Ataupun tidak ada satu rahmat pun atas kita yang menyebabkan kita boleh jejak masuk ke dalam syurga Allah, kerana kita lupa dengan apa yang telah kita buat di dalam dunia ni? Tuan-tuan, suatu saya dipanggil kuliah, tuan-tuan, di satu Felda. Saya habaq dengan orang Felda. Saya kata lazim kalau di Felda ni kita akan dapat subsidi baja. Saya tanya, kita pernah khianat tak subsidi baja? Belah kau ni saya tak tahu, tuan-tuan. Kita kalau 5 beg, kita boleh 10 beg. Orang kampung tak tahu, tuan-tuan. Tetapi Allah tak. Orang keliling tak tahu, tapi Allah tahu. Kita balik berapa puluh tahun dah, tuan-tuan. Baja itulah yang kita taburkan dalam tanaman kita dan kita besarkan anak-anak kita. Sehingga Nabi pesan dekat kita, perut yang ada hasil daripada makanan yang haram, amal salehnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, sampailah saya tanya masjid-masjid, isu pembahagian daging korban tak selesai sampailah. Siapa yang khianat ini, adakah mereka daripada kalangan penagih dadah? Siapa yang khianat benda ni, adakah mereka yang di kalangan orang yang di kelab malam? Yang khianat ini adalah orang yang salat di masjid-masjid. Tuan-tuan, kita bawa balik daging tu, tuan-tuan, kita masak,
untuk anak-anak kita. Kita tak sedar yang kita telah ambil bahagian umat yang lain. Kita telah ambil bahagian orang lain. Tuan-tuan, kita semua tahu besok akhir zaman ada seorang makhluk yang akan keluar, iaitu Dajjal, tuan-tuan. Dajjal ini dia tawar dekat kita makanan. Kalau sebelum dia keluar pun kita tewas, tuan-tuan, macam mana? Tuan-tuan, minta maaf saya cakap ni orang kata macam kasar. Yang duk balas ni yang baca Al-Mulk tiap-tiap malam, tuan-tuan. Yang balas ni hak baca Kahfi tiap-tiap malam ni. Dia kata dia nak lepas fitnah Dajjal. Tapi ujian yang mai dekat dia, yang terang-terang. Kita tewas, kita tewas, kita tewas dan terus tewas. Saya tak cerita tentang hidup dalam dunia ni. Hiduplah. Ikut suka kita, kita nak hidup macam mana. Tetapi kena ingat, Allah pesan dekat kita dalam surah As-Sajdah setiap minggu, fadhuku bima nasitum liqa'a yaumikum hadha. Rasakan, kata Allah, azab ini yang mana kita telah lupakan akan pertemuan hari ini. Kita kira kita nak hidup saja. Kita kira kita nak makan saja. Tetapi kita lupa setiap apa yang kita makan dan perjalanan hidup kita disaksikan oleh Allah. Apa kata Nabi? Keduanya harta. Allah akan tanya harta kita dari mana kita ambil. Sebab itu Nabi kata, antara fitnah akhir zaman yang akan berlaku, Nabi kata, umat akhir zaman dia dah tak kira dah sumber rezeki itu daripada halal atau haram. Janji boleh dia guna, janji asai jadi duit. Tuan-tuan, saya tak cerita, tak mau sibuk tentang isu ni. Cuma yang saya nak bawa dekat tuan-tuan, betapa lemahnya iman kita. Kita boleh tewas dengan seketul daging. Kita boleh tewas dengan sekampit baju. Kita boleh tewas dengan habuan dunia ini. Tuan-tuan, kalau masa keadaan sekarang ini kita masih tewas lagi, apakah kita layak untuk menerima husnul khatimah daripada Allah? Tuan-tuan, bolehkah kita dapat husnul khatimah? Bolehkah kubur kita terang, tuan-tuan? Bolehkah kita mudah untuk jawab soalan munkar dan nakir? Bolehkah Allah kurniakan kepada kita raudatan min riyadil jannah di dalam kubur? Tuan-tuan, kita maukah? Kita tak maukah? Kita pasti mati. Kita sukakah? Kita bencikah? Kita pasti mati. Kita siapkah? Kita tak siapkah? Kita pasti mati. Persoalannya bukan mati, tuan-tuan. Persoalannya, apa yang akan berlaku pada aku selepas kematian tu? Apa yang akan terjadi kepada aku selepas kematianku? Masa hidup ni kita buat ikut suka kita, tuan-tuan. Kita tak pandang pun apa yang Allah suka. Kita tak hirau pun apa yang Allah suka. Kita tak hirau pun apa yang Allah benci. Kita buat ikut suka kita. Maka dalam masa kita hidup ini, boleh kita buat ikut suka kita.
Tetapi selepas kematian kita, kita kena ikut apa yang Allah telah aturkan. Boleh ke tuan-tuan? Bila kita dah duduk dalam kubur besok, kita nak ikut suka kita? Tak ada peluang. Sampai di padang mahsyar, kita nak ikut kehendak kita? Tak ada dah tuan-tuan. Allah habaq dengan kita tiap-tiap pagi Jumaat. Allah kata apa? Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Tuan-tuan, kita kena syukur dengan Allah sebab kita masih hidup lagi malam ni. Allah masih lagi bagi peluang kat kita hidup. Jangan sia-siakan kehidupan kita. Jangan kita rugikan kehidupan kita dengan amalan yang kita lakukan daripada dulu sehingga sekarang dengan amalan yang sama. Sehingga kan kita sedar tidak sedar kita berada di hujung zaman. Tuan-tuan, kita lalu setahun ni tuan-tuan sat ya. Esok dah 2023. Saya pejam mata, tuan-tuan pejam mata. Tanya dari kita, setahun ni aku dah buat apa? Setahun ni aku dah buat apa? Aku dah buat apa? Katalah besok saya mati, tuan-tuan mati. Hidup tak apa tuan-tuan. Kita susah, kita tak ada beras, kita boleh minta dengan jiran sebelah. Besok dalam kubur kita nak minta dengan siapa tuan-tuan? Tuan-tuan, orang yang di alam barzah, setiap hari kita akan tunggu bahagian kita. Setiap hari kita akan tanya malaikat, wahai malaikat, ada tak hadiah daripada anak-anakku? Malaikat kata tak ada. Mereka tengah seronok bagikan harta pusaka kita. Mereka tak ingat pun kita tuan-tuan. Kita yang telah besarkan anak-anak kita, kita yang pernah berhutang untuk anak-anak kita, kita yang pernah berlapar untuk anak-anak kita, selepas kematian kita, mereka biarkan kita di dalam liang lahat dalam keadaan kita sentiasa tunggu bahagian daripada anak-anak kita. Mereka tak bagi Fatihah pun untuk kita. Mereka tak kirim kulhu pun untuk kita. Mereka buat 3 hari, 40 hari, mereka pacak batu nisan atas kubur kita. Lepas tu mereka akan lupakan kita dan terus lupakan kita. Benarlah apa yang disebut kepada kita, bahawa kubur ini tempat yang sepi dan sunyi. Tentang perasaan bila umur dah sampai macam saya, macam sampai di malam mengurusi kita, anak-anak dah besar tuan-tuan, duduk rumah masing-masing, kami rasa sunyi. Lepas tu bila raya kami tunggu siapa balik tahun ni nak. Betul tak je? Tapi kalau anak kita tak balik, ikhlas aja. Haji rasa awak. Betul tak tuan-tuan? Ketika sampai umur tua ya. Dalam dunia ni tuan-tuan, kalau kita anak tak balik rumah, raya anak tak balik, terasa sunyi, betul tak? Besok dalam liang kita tinggal seorang-seorang. Tak sunyi ke? Dalam liang so kita sunyi. Tuan-tuan, sunyi dia tak ada ubat. Gelap dia tidak ada ubat. Susah dia tidak ada ubat. Azabnya tidak ada ubat. Sebab itu tuan-tuan, apa yang disebutkan ulama kepada kita tentang zaman ini, Ibn Arabi dia pesan kat kita. Bila sebut kata zaman fitan, zaman fitnah, Ibn Arabi kata apa? Yang dikatakan fitnah itu, dia kata
fitnah itu al-fitnatul ikhtibar, wal fitnatul mihnah, wal fitnatul mal, wal fitnatul aulad, wal fitnatul kufr, wal fitnatul ikhtilafun nas bil ara'i. Apa kata Ibn Arabi? Apa makna fitnah? Zaman fitnah yang kita duk sebut. Ibn Arabi kata fitnah ni makna dia ujian. Tentang lah kita diuji macam-macam. Ujian keimanan, ujian itu, ujian kasih sayang. Ujian ini, ujian itu, tuan-tuan. Kita duduk zaman ni. Ibn Arabi kata fitnah itu adalah mihnah, cobaan. Dan kata Ibn Arabi fitnah itu adalah al-mal, harta. Lah orang bergaduh pasal harta, tuan-tuan. Tuan-tuan, adik-beradik, kita putih sebab harta. Tanah mendang tak besar mana pun. Tak sanggup putih kakak kita. Tanah mendang tak besar mana pun, tuan-tuan. Serelung lah. Serelung nak bagi kat 7 orang. Tak sanggup putih hubungan dengan abang kita. Putihkan hubungan dengan kakak kita. Putihkan hubungan dengan adik kita. Sehingga Allah nyatakan kepada kita, rahim itu daripada sifatku. Siapa yang telah memutuskan rahim, maka dia telah memutuskan hubungannya dengan aku, kata Allah. Walaupun Allah kata macam tu, tentang kita kata tak apa, kita putih dengan Allah, tak apa, janji aku boleh tanah dalam dunia. Tentang wa asal balik asil. Kaya manalah kita, ada benda 40 relung pun, kita mati tumpang tanah orang. Kita dalam dunia ni tanah banyak relung, kaya kita. Bila mati kita jumpa siapa? Boleh tak ni ayah saya nak ke bumi kan, dekat tanah perkuburan masjid ni, kita minta sedekah, tuan-tuan. Hinanya kita waktu kita mati. Saya pernah jumpa, tuan-tuan, satu jenazah yang setelah disalatkan, tetapi hol duduk di masjid, tuan-tuan, sehingga beberapa jam. Saya tanya waris, pasal apa jenazah ni tak ke bumi lagi? Dia kata kami minta nak kubur di tempat Korea ni tak bagi sebab kami berorang sini. Kami minta sana tak bagi, kami minta sini tak bagi. Tuan-tuan, berapa hinanya kita. Walhal kita dalam dunia banyak tanah. Tapi waktu kita mati, tuan-tuan, kita minta sedekah. Boleh tak ayah saya nak tanam kat kawasan ni? Boleh. Orang masjid kata boleh, baru boleh, tuan-tuan. Orang masjid hambat kita kena cari tanah perkuburan lain. Hinanya kita. Tuan-tuan, masa kita mati, kita bawa tak jam tangan kita, gelang kita, mutu kita, kereta kita. Kita tak bawa satu sen pun. Yang ni ulama kata, ada berapa zaman yang kita kena lalu. Satu zaman kita menangis, orang lain ketawa. Bila, tuan-tuan, masa kita lahir, kita menangis, orang lain ketawa sambut kita. Kedua, zaman kita ketawa, orang ketawa. Zaman kita menikah dulu, kita ketawa boleh bini. Ketiga, zaman orang lain menangis, kita menangis. Bila zaman tu? Mati, tuan-tuan. Sebab itu, tuan-tuan, mati ni satu perkara yang orang suka lupa. Satu perkara yang orang tak mau ingat. Satu perkara
yang orang tak mau kenang benda tu. Sebab itu kita berani menderhakai Allah. Kita berani lawan Allah secara terang-terangan. Tuan-tuan, kita lawan Allah dengan nikmat yang Allah bagi, tuan-tuan. Duit yang ada kat kita ni, siapa bagi, tuan-tuan? Allah bagi. Umur yang ada kat kita ni, tuan-tuan, malam ni saya hidup, tuan-tuan hidup, bukan sebab saya mau hidup, tuan-tuan mau hidup. Allah maukan kita hidup. Tuan-tuan, kenapa Allah maukan kita hidup? Abang kita ada yang dah Allah panggil sebabkan COVID baru ni, tuan-tuan. Mak kita Allah panggil dah. Pak kita Allah panggil dah. Ada sebahagian kita, isterinya Allah panggil disebabkan COVID, tuan-tuan. Pak menekannya. Tetapi Allah masih benarkan lagi kita hidup di dalam muka bumi ini. Sebab itu Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala pesan kat kita. Umur ni modal, tuan-tuan. Modal apa? Modal berniaga dengan Tuhan. Allah sebut dalam Quran, tijaratan lan tabura. Satu perniagaan yang tidak akan sia-sia bila kita berniaga dengan Tuhan. Malam ni saya pesan kat diri saya, umur yang ada pada kita berniaga dengan Allah. Kita Allah tak bagi harta, tuan-tuan, tapi Allah bagi umur. Jadikan umur kita ni berniaga dengan Tuhan. Jadikan umur kita ini menjadi asbab kita masuk syurga Allah. Tuan-tuan, ada orang yang Allah bagi harta. Jadikan harta itu menjadi asbab kita masuk syurga Allah. Tadi, tuan-tuan, saya ada orang ajak pergi makan tengah hari, budak-budak muda. Salah seorang budak muda ni, tuan-tuan, jatuh mutu. Saya kata kat dia, saya kata, jadikan asbab jatuh mutu ni tadi asbab kita boleh masuk syurga. Dia tengok saya, muka saya, macam mana jatuh mutu boleh asbab masuk syurga? Tuan-tuan, kita ni orang yang terlalu lupa dengan salah kita. Lalu Allah bagi ujian dekat kita. Allah bagi kita bala, Allah bagi kita sakit. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab Allah nak hapuskan segala dosa-dosa kita yang kita lupakan selama ini. Kita lupa yang kita ada dosa. Dan kita tak mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kita lupakan zaman kecil-kecil kita dulu, sebelum akil balik dulu, kita tinggal semayang. Kita lupa, Allah tak lupa. Iblis dulu, tuan-tuan, sekali saja dia tinggal sujud, Allah hambat daripada syurga. Kita berapa kali, tuan-tuan, dalam hidup kita, kita tinggal sujud dengan Allah. Muslimat lupakan masa zaman muda-muda dulu, kita lupa tutup aurat. 10 tahun, 15 tahun kita tak tutup aurat. Kita menangis sehari lah. Kita taubat sehari lah. Kemudian kita kata Allah dah ampun dosa kita. Tuan-tuan, orang yang takut dengan Allah, satu hari, tuan-tuan, sahabat bertanya kepada Sayyidatina Aisyah, wahai Sayyidatina Aisyah, siapakah orang yang baik? Siapakah orang saleh? Sayyidatina Aisyah kata, orang yang sentiasa rasa bersalah dengan Allah. Hati dia tak pernah putus rasa bersalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati dia tak pernah putus rasa bersalah dengan hadrah Allah. Tuan-tuan, kita guna nikmat Allah, kita lawan Allah.
Kita guna nikmat mulut ini, kita lawan Allah dengan melakukan kemaksiatan demi kemaksiatan. Kita gunakan nikmat mata ini, kita lawan Allah dengan kita melihat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Kita guna telinga kita ini dengan kita mendengar perkara yang dilarang oleh Allah. Tuan-tuan, kita tanya diri kita, hari ini berapa banyak selawat kita kepada Rasul? Kita kata kita nak syafaat Nabi kita Muhammad. Berapa kali kita selawat dengan Rasulullah? Saya bawa tuan-tuan satu kisah. Ada satu orang perempuan, dia mengadu dengan seorang ulama. Dia mengadu tuan-tuan dengan seorang ulama. Dia kata, dia tanya dengan ulama ni, wahai syekh, dia kata, apa salah aku ya? Dia kata. Ulama ni macam heran, Ustaz. Dia tanya, tiba-tiba tanya, apa salah saya? Dia kata. Ulama ni kata apa? Pasal apa ni? Saya, dia kata, dah sebulan saya tak mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya macam tu. Sebulan dia tak mimpi Nabi, tuan-tuan. Ulama ni tengok dia atas bawah tanya. Ulama ni tanya kat dia. Dia kata, hang mimpi Nabi ni kerap mana? Dia kata, paling lama pun seminggu sekali saya tetap dapat mimpi Nabi. Ulama ni jadi heran, tuan-tuan. Kita hak ustaz ni, tuan-tuan, tak boleh seminggu sekali. Saya umur, tuan-tuan, 54 dah tahun ni. Kita nak boleh setahun sekali tu, kita rasa tak boleh lagi. Setahun sekali pun tak boleh lagi, tuan-tuan, apatah lagi seminggu sekali. Ulama ni heran. Dia kata, apa amalan kamu? Berapa banyak selawat yang kamu baca pada Rasulullah setiap hari? Dia kata, tuan-tuan, setiap hari saya tak pernah tinggal selawat sebanyak 15,000 kali. Ulama ni kata, layaklah untuk engkau bermimpi bertemu dengan Rasulullah setiap minggu, dia kata. Saya tanya, tuan-tuan, saya tanya diri saya tanya tuan-tuan. Tuan-tuan, tak ada ke teringin nak tengok muka Rasulullah? Tuan-tuan, puan-puan, ibu, bapa, kakak, abang, tak adakah kita teringin sangat nak tengok wajah kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bilakah, tuan-tuan, hari yang terakhir kita teringin nak tengok muka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bilakah hari terakhir kita rasa teringin sangat kita nak tengok wajah kekasih Allah, sehingga Nabi janji kepada kita, siapa yang pernah bertemu dengan aku pada ketika hidupku dan selepas wafatku, Nabi kata wajib syafaatku di padang mahsyar. Tuan-tuan, keinginan dunia banyak dah. Saya teringin nak pergi Thailand, teringin nak itu, teringin nak tengok ni, betul tak, tuan-tuan? Tuan-tuan, tak teringinkah kita nak jumpa insan yang akan selamatkan kita di padang mahsyar besok? Tuan-tuan, jika tuan-tuan belum ada keinginan itu, saya nasihatkan diri saya dan semua orang yang hadir pada malam ini. Malam ni, tuan-tuan, sebelum tuan-tuan tidur, tuan-tuan azamlah. Tuan-tuan mintalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, sebelum saat kematianku,
sebelum rohku kau cabut ya Allah daripada jasad ini, maka izinkan aku melihat akan wajah kekasihku. Kerana apa? Kerana apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, besok orang yang pernah bermimpi bertemu dengan Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wajib akan syafaatnya. Tuan-tuan, kita tak ada pertolongan lain melainkan pertolongan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kisah seorang sahabat. Satu hari, tuan-tuan, sahabat ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku cukup risau dan aku cukup takut aku tidak boleh bertemu dengan engkau ya Rasulullah." Rasulullah kata kat dia, kata, "Jangan risau. Nanti hang jumpa aku kat 3 tempat." Maka Rasulullah kata, pertama, jumpa aku besok di mizan. Nabi kata, aku tunggu hang dekat mizan. Maka sahabat ni senyum. Nabi kata lagi, kalau hang tak jumpa aku kat mizan, Nabi kata, jumpa aku dekat titian sirat. Kemudian Nabi kata lagi, sahabat ni tanya, kalau kat titian sirat aku tak jumpa engkau ya Rasulullah, maka kata Rasulullah, jumpa aku dekat telaga Kausar, telaga Haud. Nanti aku yang akan beri engkau minum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, insan yang duduk pada zaman Nabi, insan yang bersama-sama hidup pada zaman Nabi, merasakan kerisauan itu. Bagaimana kita, tuan-tuan, satu umat yang disanjung-sanjung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi perasaan itu tidak ada pada jiwa kita. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata Rasulullah? Inna baina yaday sa'ah la ayyaman yanzilu fiha al-jahlu wa yurfa'u fiha al-'ilmu wa yakthuru fiha al-harj wal-harj al-qatl. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Menjelang datangnya hari kiamat, Nabi kata, ada hari-hari di mana kebodohan diturunkan. Lah orang semua dah buat, kebanyakan orang buat benda bodoh lah, tuan-tuan. Lah orang buat tak masuk akal. Orang buat kerja lah tak masuk akal, tuan-tuan. Kadang-kadang kita tengok, tuan-tuan, seolah-olah malu ni telah diangkat oleh Allah. Kalau tuan-tuan tengok kat media masa, tuan-tuan, orang cerita aib di media masa, aib suami dia, aib isteri dia, aib keluarga dia, aib mak ayah dia. Tuan-tuan, Allah tutup aib kita, tetapi kita buka aib kita sendiri. Kita buat jahat pada waktu siang, Allah tutup pada waktu malam. Kita buat jahat pada waktu malam, Allah tutup pada waktu siang. Tetapi kita buka aib-aib kita di media masa, tuan-tuan. Kita buka dan terus buka. Tuan-tuan, zaman ini, tuan-tuan, ramai orang mesej saya. Antara dia, tuan-tuan, sihir, tuan-tuan. Ustaz, saya kena sihir itu, sihir ini. Tuan-tuan, kalau dulu-dulu orang nak sihir kita, dia kena ambil baju kita ke ampayan tu. Dia, tuan-tuan, nak boleh gambar kita susah. Sekarang boleh gambar kita senang tak, tuan-tuan? Di mana mereka nak cari gambar kita? Cari kat Facebook. Orang nak santau kita ke? Orang nak sihir kita ke? Orang ambil gambar kita di Facebook. Orang tak gaduh ambil baju dah, tuan-tuan. Orang tak gaduh ambil rambut dah. Orang pergi Facebook kita, semua yang kita buat
kita bagi tahu kat satu dunia. Kita bagi tahu isteri kita, kita bagi tahu cucu kita, kita bagi tahu anak perempuan kita, kita bagi tahu kita buat apalah. Kita pergi mana, kita bagi tahu kat semua orang. Tentang ini yang berlaku. Betul Nabi kata berhati-hati dengan penyakit ain ini. Nabi sebut dah tuan-tuan. Tapi kita leka tuan-tuan. Sebab itu apa yang dibuat, teknologi yang dibuat oleh orang Yahudi dan Nasara, kita menjadikan satu manfaat, senjata untuk kita kembangkan Islam. Jangan jadikan satu senjata kita membunuh orang Islam itu sendiri. Jaga-jaga tuan-tuan. Saya nasihatkan kalau boleh, gambar-gambar isteri kita, anak perempuan kita, cucu-cucu kita, janganlah bubuh di media masa tuan-tuan. Janganlah tuan-tuan. Cukuplah. Kita bahagia bersama dengan keluarga kita. Cukuplah. Kita tak payah beritahu ke orang tuan-tuan. Zaman amalan itu senang dihapuskan oleh Allah. Jalan cukup senang. Kita pergi mana pun kita cerita ke orang. Kita pergi umrah cerita ke orang. Kita lepas tawaf cerita ke orang. Tuan-tuan, riak ni apa dia? Tapi kita pandai kali. Kita pandai kali kan? Kita ada mulut tu tak? Sampai satu masa mulut kita Allah tutup. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Bila masa tu tuan-tuan? Hari kiamat. Dalam dunia kita pandai cakap, kita kalih kok ni, kita kalih kok ni, orang kata kita kalih, orang nasihat kita kalih. Sampai satu peringkat Allah katuk mulut kita. Allah tak benarkan kita bercakap. Yang bercakap siapa dia? Anggota badan kita, tangan kita, kaki kita, semua mengaduhai dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai zaman itu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ilmu diangkat, Nabi kata. Kita tengoklah majlis ilmu banyak. Majlis ilmu cukup banyak. Merata masjid semua mengaji. Tapi tuan-tuan merasa tak? Pasal apa? Kuat mengaji ke jadi jahat? Kita pelik. Sepatutnya lagi kuat mengaji, lagi jadi baik. Dulu orang nak pergi umrah susah. Saya buat haji tuan-tuan tahun 93. Umrah masa tu tuan-tuan 2,500, tapi saya pergi 1,500. Saya bayar tiket 1,500 boleh buat umrah dulu. Orang nak pergi umrah sikit lah, pantang cuti sekolah tuan-tuan, 100,000 orang Malaysia pergi tuan-tuan. Ramadan saja, Ramadan tahun lepas 100,000. Ramadan cuti sekolah. Patut-patutnya balik umrah baik ya. Tidak tuan-tuan. Pasal apa? Semakin kita kuat mengaji, semakin kita tak boleh jadi baik. Rupanya apa yang disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, bukan ilmu tu diangkat, tetapi keberkatan ilmu tu diangkat. Tak berkat dah ilmu. Kita tak mampu nak beramal. Kita nak himpun Qul Huwallahu Ahad tiap hari 100 pun tak boleh baca. Tapi kita baca grup WhatsApp kita boleh ya tuan-tuan. 30 grup tuan-tuan. 30 grup khatam. Khatam tuan-tuan, 30 grup. Pantang duduk bunyi tit saja kita buka terus, meluru terus tuan-tuan. Kita mampu daripada sudut dunia, tetapi kita tidak mampu pada sudut akhirat.
Benar apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai satu zaman Nabi kata umat aku ni tadi umur dia pendek, badan dia lemah. Nabi kata jadi ya tuan-tuan. Lah kita tengok orang semua mati muda. 40 mati dah, tak ada bencin dah tuan-tuan mati. Tak ada rasa duit KWSP ya tuan-tuan, mati di luar. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nabi kata benar. Dan Nabi kata umat aku badan dia lemah, bukan lemah daripada sudut keduniaan, tapi lemah daripada sudut akhirat. Tentang perasaan tak? Hari Jumaat kita dulu 12.30 masjid penuh. Lah tak ada orang tuan-tuan. Perubahan ini berlaku dan kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Tuan-tuan, dulu kita pergi masuk masjid pada hari Jumaat, kita akan nampak belah sana orang baca Quran, kod ni orang semayang sunat, belah nun orang buat ni, belah nun orang buat. Lah tak ada tuan-tuan. Belah nun kita tengok orang main telefon, belah nun orang pegang telefon, belah ni orang pegang telefon, belah ni orang pegang telefon. Tuan-tuan, kita dah jarang tengok orang pegang Quran. Tuan-tuan, tak rindu ke dengan Quran? Tak rindu ke kita nak peluk Quran masa zaman kecil-kecil kita dulu? Tak rindu ke tuan-tuan kita nak junjung Al-Quran atas kepala kita zaman kita kecil-kecil dulu? Tak rindu ke kita nak peluk Quran di dada kita? Sampai Nabi kata Al-Quran hujjatul lak wa alaika. Quran itu akan jadi syafaat atas kamu, atau sebaliknya akan dakwa kita besok di akhirat. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata pada zaman itu apabila sampai saja akhir zaman, kata Nabi, berlakunya akan banyak kematian yang terjadi secara mendadak. Ramai orang mati terkejut. Ni berlaku Tuan-tuan, hal terkejut ni kita dengar kawan-kawan kita. Tak sampai lagi gilir kita tuan-tuan. Tak sampai lagi masa kita. Tuan-tuan, kalau lepas kita kata orang kita terkejut mati macam mana? Surga mana yang nak terima kita? Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup tuan-tuan, 10 lebih saya akan bagi solusi dia. Apa yang perlu kita buat untuk kita menghadapi akhir zaman? Apa yang disusunkan oleh ulama kepada kita? Pertama, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, lahirkan rasa takut dalam hati. Macam mana nak lahirkan rasa takut dalam hati? Kisah ada satu orang pemuda tuan-tuan di satu madrasah, guru dia kata, cerita ni tuan-tuan pernah dengar, tolong ambil seorang seekor burung dan sembelihlah tempat yang tak ada siapa nampak. Jadi semua murid-murid ni tuan-tuan pergi sembelih. Ada masuk lautan lah, ada masuk dalam pondok lah. Seorang ni tuan-tuan, seorang muda ni tadi, dia pergi dengan burung yang hidup, balik dengan burung yang hidup. Maka pada ketika itu Tok Guru tanya, dah sembelih belum? Semua kata, dah sembelih. Dah seorang dia angkat tangan, saya tak sembelih lagi tuan. Kawan-kawan dia kata, ingkar dengan kata Tok Guru. Maka Tok Guru dia kata, pasal apa hang ingkar? Pasal apa hang tak sembelih burung merpati yang hang bawa ni? Dia kata, Tok Guru suruh saya sembelih tempat yang tak ada siapa nampak. Tapi saya pergi mana, ada je yang tengok saya. Saya masuk hutan, ada yang tengok saya. Saya pergi dalam pondok, ada yang tengok saya. Tok Guru tanya, siapa? Allah.
Tuan-tuan, inilah orang yang takut dengan Allah. Ketika dia nak berkata sesuatu yang dimarahi oleh Allah, dia kata Allah sedang dengar apa yang aku sedang katakan. Ketika ia ingin berbuat perkara yang dilarang oleh Allah, dia akan kata Allah sedang melihat apa yang sedang aku lakukan. Ketika ia sedang berniat untuk melakukan kejahatan, dia akan berkata Allah sentiasa mengetahui apa yang di dalam hatiku. Ini orang takut, tuan-tuan. Solusi yang pertama, kita didik dan tarbiah diri kita jadi orang yang takut kepada Allah. Kedua, istiqamah dalam agama. Tuan-tuan, Allah tak minta kat kita banyak. Allah minta kita jadi orang baik ya. Kalau jadi suami, jadilah suami yang baik. Jadi isteri, jadilah isteri yang baik. Jangan kita lawan suami kita lah. Cukuplah. Kalau jadi suami, tolonglah didik isteri kita ke jalan Allah. Jadi ayah, jadilah ayah yang baik. Jadi ibu, jadilah ibu yang baik. Jangan kita berselisih pada perkara yang tidak diradai oleh Allah. Benda tu Allah tak bagi, kita duduk bersisih. Tuan-tuan, ya, istiqamah. Ketiga, kita tuntutlah ilmu dan beramal dengannya. Jangan mengaji saya, tuan-tuan. Penat kita, tuan-tuan, penat. Saya abang dengan anak saya. Saya kata aku ni cari duit penat. Aku tak mau cari duit dah. Saya abang dengan anak saya. Daripada saya mula hang lahir sampailah aku cari duit. Saya tak mau cari duit dah. Lepas tu saya pergi merata kuliah, tuan-tuan, dalam setahun dua ni. Saya mengajak, tuan-tuan, dari tahun 1989. Saya mula mengajak 1989. Itu saya berhenti Ustaz. Saya pergi buat haji. Sambung balik mengajak. Dalam beberapa tahun ni, tuan-tuan, saya pergi mana-mana. Saya tak terima mana-mana sagawati masjid surau. Saya pergi surau masjid, jangan kecil hati dengan saya pula. Nah, saya tak terima. Kita penat lah. Penat benda. Penat, tuan-tuan. Kita bergaduh pasal duit. Kita penat dengan duit. Kita duk cari. Pasal apa tak cukup lah. Kita cari sampai 40 tahun, tak cukup. Kita dah buat kerjasama lah. Galikan buih. Salah aku tak mana. Allah sebut kat kita dalam Quran. Kita terlupa pandang, kita terlepas pandang. Mana, tuan-tuan? Allah kata, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Rupanya, tuan-tuan, kita terlupa sifat takwa ni, yang menjadikan kita ni penat dengan dunia ni. Tuan-tuan, kita kena ikut apa yang Allah aturkan kepada kita. Kita tak penat, tuan-tuan. Saya suka kongsi, tuan-tuan, sikit je. Tuan-tuan tahu, saya ada buat madrasah. Saya ada 3 madrasah, tuan-tuan. Orang main madrasah, orang akan tanya saya, "Ustaz, macam mana Ustaz manage madrasah, Ustaz?" Saya madrasah saya, tuan-tuan, 24 tahun lah. Almarhum orang tua saya, tuan-tuan kenal, almarhum Ustaz Ghazali bin Hasbullah. Zaman dia dulu tahun 80-an masyhur dengan kaset ubat hati. Itu orang tua saya. Saya anak nombor 3. Sekolah almarhum saya 40 tahun. Sekarang saya tengah buat satu sekolah lagi di Terengganu. Saya baru terima tanah wakaf itu lebih kurang dalam 9 bulan ke 10 bulan. Lalu tengah duk buat masjid. Hampir 80% masjid itu dah siap. Orang tanya saya, macam mana Ustaz buat? Sekolah saya, tuan-tuan, saya tak ambil yuran. Makan, minum pun semua tak ambil. Nak bagi-bagi, tak bagi. Sudah, sampai ke sudah tak bagi. Saya tak buat. Saya buat sekolah, tuan-tuan, buat masjid, buat apa. Saya tak buat wakaf, lot wakaf. Siapa nak bagi-bagi ya? Tak mau bagi, tak apa. Alhamdulillah, tuan-tuan, sekolah kami boleh tahan 40 tahun. Saya baru je habis buat camp di sekolah. Tak ramai, tuan-tuan.
Tengah 200. Tengah 300 lah. 280 tak silap. 1 sen saya tak ambil tuan-tuan. Seminggu saya buat itu sekarang. Makan sehari kat 1000. Alhamdulillah. Selesai. Kami buat ni tadi tuan-tuan. Selesai. Saya dah buat 14 tahun. 14 tahun kami buat camp itu sekarang. 1 sen saya tak minta. Pasal apa Ustaz buat macam tu? Tuan-tuan, saya tanya tuan-tuan, apa benda dalam dunia ni tak kena duit? Semua kena duit. Kita hantar anak kita mengaji Quran, Ustaz, kena bayar tau. Tak bayar, dia buang anak kita. Zaman saya mengaji dulu, kita tak minta. Habis khatam kita bawa ayam jantan sekok. Ustaz, yang ni dah kepada mak saya, ayam jantan sekok, bola keban kata. Yang ni, lah tuan-tuan, tak ada duit kita tak boleh ada ilmu. Tak ada duit kita tak boleh ada Quran. Tak ada duit kita tak tahu tentang agama. Saya minta maaf tuan-tuan, takut cakap saya salah. Takut cakap saya salah tuan-tuan. Yang saya tahu macam tu. Kalau tak ada duit, kita ajak anak kita Quran di rumah. Baik. Kunci dia mana? Takwa kepada Allah. Usaha jadi orang takut dengan Tuhan. Beramal dengan ilmu yang kita ada. Jangan kita tahu saja tuan-tuan, ayat 1000 dinar, ayat 1000 dinar. Baca 3 kali sehari. Lepas semayang baca 7 hari. Orang meniaga letak tuan-tuan di depan muka kedai, tapi dia tak beramal pun dengan apa yang Allah kata. Siapa yang nak Allah lepaskan segala masalah dia, kata Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah bagi dia rezeki yang dia pun tak sangka-sangka. Keempat, usaha bersihkan diri kita. Kita belajarlah tuan-tuan bersihkan hati kita. Kalau kita dulu tak boleh tinggal mengumpat lagi, tinggallah dia. Kalau kita tak boleh tinggal berkelahi lagi, tinggallah tuan-tuan. Kalau kita tak boleh tinggal lagi hasad dengki dengan orang, tinggallah. Kalau kita tak boleh tinggal lagi maki orang, tinggallah tuan-tuan. Saya pergi satu masjid, saya tanya, maki ni dosa ke pahala? Kita bawa kereta tuan-tuan, tiba orang lalu depan kita, kita maki dah, betul kan tuan-tuan? Hak tu dosa ke pahala? Berapa orang dalam hidup kita yang kita pernah maki dia? Berapa orang yang telah kita minta maaf? Ini bukan cerita dalam dunia tuan-tuan. Cerita dah besok di akhirat. Mereka yang pernah kita maki ni tadi, mereka akan tuntut dengan Allah. Ya Allah, aku mau balik. Hang balas balik yang dia pernah maki aku, yang dia pernah kata ke aku. Aku nak Allah, aku nak kau balas balik ya Allah kezalimannya atas aku. Tuan-tuan, dosa dengan Allah senang, dosa dengan orang susah. Dalam seumur hidup kita, berapa orang yang telah kita umpat, dan berapa orang yang telah kita maaf depan-depan. Tuan-tuan, kalau kita tak minta maaf, semayang kita, puasa kita, haji kita, sedekah kita, semua Allah bagi kat dia. Tu kalau seorang, kalau 1000 orang, tuan-tuan, kita nak duduk mana? Syurga mana nak terima kita si pengumpat ini? Syurga mana yang nak terima kita yang kita tak berhenti lagi umpat orang? Syurga mana yang nak terima kita si penghasad ni? Syurga mana yang nak terima kita yang suka berkelahi ni? Syurga mana yang nak terima kita yang putuskan silaturahim ni? Tuan-tuan, kalau kita tak boleh buat baik, kita kurangkan buat jahat. Sekurang-kurangnya. Tuan-tuan, saya rasa cukup setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan. Lebih dahulu saya minta maaf dengan semua ahli qaryah ini, sebab mungkin apa yang tuan-tuan nak daripada saya, tuan-tuan expect saya terlalu besar, sebab saya bukan orang pandai. Saya sebenarnya bukan untuk guru pun tuan-tuan.
Ngaji tak tahu mana pun. Duk bodoh sampai lawan. Duk bodoh lagi. Memang saya bodoh tuan. Saya bukan nak mohon, tak mohon. Memang saya bodoh. Bodoh sampai lah. Pasal apa? Sampailah saya tak berjaya lagi tinggal kejahatan. Sampailah lagi saya tak boleh tinggalkan saya benci orang lain yang pernah saya benci. Nabi ajar kita. Nabi ajar kita suruh sayang semua orang. Tapi saya tak boleh buat lagi. Punya bodohnya saya. Tuan-tuan, kalau umur saya 54 tahun, maknanya Allah bagi saya peluang selama 54 tahun untuk baiki diri saya. Tuan-tuan, 54 tahun ni tak cukup lah kita nak baiki diri kita. Tuan-tuan, 60 tahun ni tak cukupkah masa yang Allah bagi untuk kita perbaiki diri kita? Tuan-tuan, 70 tahun Allah bagi kepada kita, tak cukupkah untuk kita perbaiki diri kita? Kita nak cakap apa dengan Allah besok tatkala kita jumpa dengan Allah? Allah kata dekat kita, 70 tahun aku bagi kat hang. Tak cukupkah nak tinggalkan maksiat? Tak cukupkah nak buat amal soleh? Tak cukupkah masa tu 70 tahun, tuan-tuan? Kalaulah saya mati dalam waktu yang terdekat ini, saya nak cakap apa dengan Allah? Alangkah bodohnya saya. Alangkah bodohnya saya. 54 tahun yang Allah berikan kepada saya sia-siakan untuk saya layak masuk syurga Allah. Yang kadang-kadang tuan-tuan, bila kita tengok diri kita, kita rasa kita malu dengan Allah. Allah bagi nasi, ambil. Allah bagi duit, kita ambil. Allah bagi kita semua, kita ambil. Tak cukup, kita minta lagi. Minta tambah, minta tambah. Tapi kita tak mampu jadi orang baik. Jadi tuan-tuan, akhir daripada kalam saya minta maaf dengan semua orang, dan saya minta ampun atas kesalahan saya pada semua orang yang pernah kenal saya, dan saya minta maaf pada seluruh orang yang pernah mengenali saya, segala salah silap saya. Dan saya minta tuan-tuan tolong doakan saya, isteri saya dan anak-anak cucu saya supaya kami jadi orang saleh, kami dapat jadi orang baik, dan Allah bagi kami mati dalam keadaan yang baik. Yang kedua, saya minta tuan-tuan tolong doakan Madrasah Hilmi, dan mudah-mudahan apa yang saya buat selama ini Allah terima amal saleh saya. Saya selalu cakap di dalam kuliah, tuan-tuan mungkin lihat jubah putih saya dan serban putih saya, dan kita masing-masing ada latar belakang yang berbeza. Saya ada latar belakang saya, dan tuan-tuan ada latar belakang tuan-tuan. Dan latar belakang kita ini tidak pernah dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sentiasa di dalam catatan Allah. Cuma yang kita harapkan, catatan yang pada ada suratan amalan kita yang tidak baik itu dihapuskan oleh Allah sebelum kita menghadap ke hadirat Allah. Kita harap kita diterima sebagai hamba yang baik tatkala kita nyawa kita dicabut oleh malaikat maut. Kurang-kurangnya kita dapatlah sebut Allah, saya yang tu ya tuan-tuan, hajat saya. Saya minta tuan-tuan tolong doa lah. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada saya, isteri saya, anak-anak saya husnul khatimah. InsyaAllah tuan-tuan lah. Boleh lah. Baik tuan-tuan, saya rasa cukup setakat ini pertemuan saya, dan saya akhirkan kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.